Okey. Astagfirullahalazim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'. Pertama, terima kasihlah kepada semua yang hadir di alam maya ini ya. Di alam maya kita dah lama dah kita tak bersua, terutama bagi mereka daripada surau An-Nur fasa 3A ni, Bandar Seremban Selatan ni. Alhamdulillah, itulah tak lama tak dengar kan, dah lebih berbulan-bulan dah. Jadi alhamdulillah malam ni boleh bersua, tapi sejaya alam maya lah. Saya tak pernah ada Facebook ni, tetapi kerana nak meneruskan kuliah kan, maka saya suruhlah anak saya create satu Facebook untuk saya. Jadi alhamdulillah, itu yang terkial-kial ni nak gunakan aplikasi ni, tapi alhamdulillah dapatlah nampak. Biasa saya gunakan Zoom ataupun Google Meet apa semua. Yang tu senang cerita tapi yang ni dia macam payah sikit, mungkin mula-mula lah. Lepas ni insya-Allah lah tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa ya, dalam ni ada ke tidak like and share tu tak tahulah kan. Kalau ada maknanya tolonglah like and share, dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berkongsi rezeki dengan memberikan sumbangan kepada surau An-Nur fasa 3A ni, Bandar Seremban Selatan ini, untuk mereka meneruskan dan juga untuk mereka dapat memperbaiki dan juga menambah baikan surau yang ada pada mereka, dan juga untuk apa-apa kegiatan di surau tersebut. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang sanggup pada malam ini hadir sama-sama. InsyaAllah kan, kita akan bersama-sama tak lama, lebih kurang dalam sampai pukul isyak lah. Sampai isyak lah. Terima kasih kepada semua. Okey, malam ini pembahasan dia cukup pendek, iaitu akibat mulut badan binasa. Ini dia ya, akibat mulut badan binasa. Jadi alhamdulillah lah, malam ini kita akan bahaskan bab yang tersebut ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan mulut sebagai medium lah. Semua Allah jadikan di atas muka bumi ini ada pasangan dia ya. Ada pasangan dia kan, ada pasangan dia, sehingga kan pasangan itu memang tak lari kan. Allah ciptakan ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cantik, ada yang hodoh, pasangan. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, perasan tak, ada benda yang tidak ada pasangan? Apa dia? Mulut pasangan dia apa? Telinga sepasang kiri kanan, mata sepasang, hidung lubang 2, tuan-tuan ya. Tapi mulut satu je. Mulut Allah cipta satu sahaja kan. Maknanya apa? Maknanya mulut ini kita kena kurangkan dia punya penggunaan, terutama kepada perkara-perkara yang tidak dikehendaki. Makanya orang yang hebat, mereka ini selalu kan kurang bercakap. Tapi saya tak boleh lah kurang bercakap. Kalau saya kurang bercakap nanti payah pula kan. Nanti orang, ustaz tu diam je, bila dia kuliah dia on talk ya, senyap je. Kalau senyap habislah. Habis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, jadi malam ini kita akan bahaskan berkenaan dengan akibat mulut badan binasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala telah berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhannil is
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, wahai orang yang beriman. Ni nampak tak? Allah gunakan perkataan wahai orang yang beriman. Kenapa Allah gunakan perkataan wahai orang yang beriman? Sebab orang yang beriman ni dia dengar kata. Ya, orang yang beriman ni dia dengar kata. Orang yang beriman ni dipatuh kepada Allah. Makanya Allah seru kepada mereka ni, kan, orang yang beriman ini supaya jauhkanlah fajtanibu, jauhkanlah kebanyakan daripada sangkaan. Sangka-sangka tak boleh, menyangka-menyangka. Ni ya, sangkaan, yakni supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Sangka buruk ni, ini yang jadi masalah. Sangka baik tak apa, husnuzon tak apa, jangan suuzon. Ya, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Bila kita menyangka, bermakna kita tak tahu apakah perkara yang sebenarnya. Kita hanya menyangka-nyangka, kan? Kita tengok sebuah ambulans datang kat taman kita, kita pun tengok, ini mesti tak ada hal lain ni, ini mesti COVID ni, ini orang mana dah bawa COVID dalam taman kita. Misalnya kita tengok ambulans masuk dalam taman kita, katakanlah contoh macam tu. Kita pun sangka, kita berkata tengok, bagi tahu kat anak kita, kata, Li, kau pergi tengok rumah mana yang bawa COVID ni. Sangkaan kita, kan, sangkaan kita. Sebab sekarang ni kan ambulans kulu kilir, kan, ambulans lalu, ini mesti COVID, ini mesti COVID. Sangkaan kita, kan, sangkaan kita. Jadi anak kita pun pergi, ini contoh tuan-tuan. Anak kita pun pergi tengok bawa motor pakai mask 3 lapis. Biasa nak 2 je, kan. Tansi Dr. Nasyam kata 2 lapis dah cukup dah, kan. Ini 3 lapis dia pakai, kan, dia cukup risau, kan. Jadi pergi, anak dia pun tengok, pergi tak pergi dekat lah, jauh-jauh je, tengok tan jauh-jauh je, kan, tengok tan jauh je, kan. Balik lapor kat abah, kan, bah, COVID lah. Ui, aku dah agak betul sangkaan aku COVID tak masuk dalam WhatsApp grup taman. Grup taman tu sekali dengan grup surau lah, ada sekali lah tu. Masuk tu. Oi, kau tahu tak? Katakanlah rumah sebedah, katakanlah. Ini tak ada kena dengan bedah. Ini saya contoh je, kan. Rumah kat bedah. Oi, kau tahu tak? Kat bedah kena COVID. Tak di ambulans dah pau ambil. Dah datang ambil dah ambulans. Grup WhatsApp pun bising-bising. Senyap. Duduk pagi esok, responlah Kak Beda. Assalamualaikum. Ni respon Kak Beda ni. Ini tak ada kono Kak Beda kat luar tu. Ini saja hanya rekaan ni, kan. Assalamualaikum. Memang semalam ada ambulans datang rumah saya. Kebetulan suami saya, Mamat tu, dia sakit. Tapi bukan sakit COVID, kan, dia batu karang. Katakanlah macam tu. Makanya kita orang panggil ambulans sampai. Dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tuan-tuan nampak tak? Ini contoh. Kan, makanya bermula dengan sangkaan. Makanya dalam ayat ini menyangka pun tak boleh. Ya, menyangka yang buruk. Ini yang buruk, kan. Menyangka pun tak boleh. Jangan tuan-tuan. Pasal kita tak tahu. Bila sangkaan bermakna kita tak tahu perkara yang sebenar. Makanya sekarang hashtag sekarang ni kepada tak pasti, jangan kongsi. Nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dulu orang pakai mulut. Pasal apa? Orang tak ada aplikasi yang seperti kita ada sekarang ni. Handphone lah, laptop lah, telefon, komputer lah, apa-apa semua ni. Tak ada. Jadi makanya sekarang yang mengambil alih tugas mulut sekarang ni, cari je mari. Kan, rupanya dulu
nak menyebarkan sesuatu kena pakai mulut. Maknanya musyarat tingkap, panggil woi orang sebelah. Kita pernah beli, ingat tak? Ini cerita kan, ketuk botol lah apa semualah kan, orang sebelah. Pasal apa? Pasal tak ada alat sekarang ni. Ya, tak ada alat. Jadi sekarang ada alat, tak payah orang sebelah. Taib dia. Woi, aku nampak ambulan masuk lah, pergi rumah Kak Bedah lah. Covid tu. Misalnya. Tak. Kan, kita share grup taman 400 misalnya. Misalnya, tak tahulah berapa, saya kata sajalah. Kan, tak grup surau pula. Kan, 200.5. Kan, surau biasa kurang sikit. Kan, tak grup surau, grup ni taman ni pula ada bagi tahu pula kepada grup-grup yang lain. Allah Rabbi. Menternak kita. Kalau kita menternak pahala, okey, terbaik. Tapi ini menternak dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita menyangka-nyangka. Ya, menyangka-nyangka. Dan dalam ayat yang lain, ya, sambungan daripada ayat tadi, janganlah kamu mengintip. Nampak tak tu? Tadi yang saya bagi contoh tadi, siap disuruh anak dia. Suruh anak dia pergi tengok, ngintip lah tu. Kan? Jangan kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan. Nobody perfect, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, tak ada orang yang sempurna. Ya, tak ada orang yang sempurna. Kan, kalau orang tu bagi tahu dia sempurna, jawapan dia, tuan-tuan faham sendirilah. Tak nak sangka-sangka tau. Pasal apa sangka ni, kita tak tahu kan. Kan, tuan-tuan, ya. Jadi, jangan mencari kesalahan dan juga cari keaiban orang. Allah sebut keaiban orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalaulah Allah, ya, tidak menutup aib kita ni, Allah Rabbi, tuan-tuan bayanglah Allah buka aib kita. Allah. Tuan-tuan, ini nak cerita satu kisah zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa dulu berlaku kemarau yang panjang. Bila berlaku kemarau yang panjang sampai satu waktu, kan, orang-orang Nabi Musa beritahu, wahai Musa, kalaulah hujan tak turun, kita tak boleh menanam, bermakna bekalan kita akan kehabisan. Dan sekarang pun, kerana dah lama tak turun hujan ni, bekalan makanan kat stor makanan kita pun dah berkurang, hanya boleh bertahan sedikit masa sahaja lagi. Wahai Musa, boleh tak, kan, kami mohon kepada engkau supaya berdoa kepada Allah, jumpa Allah. Nabi Musa kan Nabi yang boleh berburak-burak dengan Allah. Ya, Nabi yang boleh berburak-burak dengan Allah. Makanya, kan, kaum Nabi Musa menyampaikan sebegitu. Nabi Musa take note. Orang putih cakap kan. Kan, pergi dia. Ya, Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, bagi tahu kepada Allah, ya Allah, kan, kaumku melaporkan kepadaku bahawa kami sekarang berada dalam kemarau. Kan, bekalan makanan pun sudah hampir kehabisan. Jika hujan tak turun, bermakna kami akan mengalami kebuluran. Maka kami mohon, ya Allah, supaya ya Allah turunkan hujan. Allah membalas, menjawab, wahai Musa, kan, kau balik, kau kumpulkan orang-orang kau, buat semayang minta hujan. Kan, makanya Nabi Musa pun turun, kumpulkan dia punya orang-orang dia. Kan, kumpulkan dia punya kaum dia tengah padang, semayang minta hujan. Semayang, tunggu sehari tak hujan, tunggu 2 hari tak hujan, 3 hari tak hujan. Wahai Musa, macam mana ni tak hujan ni Musa? Kalau macam ni, parah kita Musa, kan, sebab tak hujan. Makanya Musa kata, aku pun tak tahu. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Musa pun fikir, kenapa ni? Sedangkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah itu telah ditunaikan, sembahyang dah buat, apa semua. Makanya, tuan-tuan dan puan sekalian, kaum dia kata, wahai Musa, boleh tak kau tanya ni, kenapa ni tak turun-turun hujan? Makanya, Nabi Musa pergi sekali lagi, ya Allah, kami dah lakukan seperti yang dinyatakan oleh engkau, tapi sampai sekarang tak hujan. Makanya Allah beritahu, wahai Musa, di antara engkau ada pendosa. Allah Rabbi. Pendosa. Mana orang yang berdosa lah. Ada orang yang berdosa. Seorang je tak banyak. Seorang yang berdosa. Makanya Nabi Musa kata, nak buat macam mana ni ya Allah?
kau balik, kau minta supaya mereka bertaubat dan kau lakukan ulang balik sembahyang tersebut. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, balik Nabi Musa buat seperti yang dinyatakan. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah tak terima doa kita. Kenapa? Kerana ada orang berdosa. Kerana dosa ini telah menyekat, menjadi benteng, menjadi satu dinding. Doa kita tak sampai kepada Allah. Allah Rabbi. Makanya kami mohon kan supaya bertaubatlah. Makanya dia pun tak tahu siapa. Tak tahu siapa yang berdosa. Kan, tapi ada seorang ni kata agaknya akulah tu. Banyak aku ya Allah, kalaulah akulah yang berdosa itu ya Allah, aku mohon ya Allah bertaubat ya Allah. Kerana dosa aku habis terhalang semua orang. Makanya kan dibuatlah sembahyang, semua tak lama tuan-tuan, rau hujan, alhamdulillah. Tiba-tiba tuan-tuan, ni climate cerita dia. Ya, tiba-tiba Nabi Musa tanya, siapa orang ni? Menyusahkan aku lah macam tu lah kan. Kan, menyusahkan aku kan. Siapa ni? Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan Nabi Musa, ya Allah, boleh tak kau tunjuk mana satu ni? Mana satu ni? Kan yang menyebabkan doa kita orang ni tak diterimanya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tahu tak apa jawab Allah? Allah menyatakan, wahai Musa, tidak perlu aku nyatakan siapakah orang tersebut. Tetapi cukuplah aku beritahu kepada engkau, sesungguhnya orang itu telah bertaubat dan aku menerima taubatnya. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Allah pun tak dedah aib kita. Tuan-tuan, kita ni hebat. Orang nampak, oh ya ustaz tu nampak macam tu kan. Tuan-tuan, Allah tutup aib saya tuan-tuan. Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita tuan-tuan, kita nak berjalan keluar dari rumah pun malu tuan-tuan. Jadi Allah sendiri pun tak membuka aib orang. Janganlah kita cari aib orang. Tuan-tuan, tangan satu tunjuk ke orang. Ni balance jari ni tunjuk kat mana? Tengok ni. Tunjuk kat mana jari ni balance ni? Tunjuk kepada diri kita. Makanya tuan-tuan dan puan, Allah menyatakan, janganlah kamu mencari keaiban orang dan janganlah setengah daripada kamu mengumpat. Umpat faham tak? Apa makna Oh faham. Saya ulang balik. Memang saya tahu semua orang faham, tapi ulang balik. Mengumpat ini adalah menyatakan sesuatu perkara kepada orang yang lain yang mana perkara itu adalah betul. Satu hari, ni satu hadis. Aisyah dan Rasulullah berjalan. Tiba-tiba lalu seorang wanita gemuk. Saya kan gemuk, saya cabi. Ya, lalu. Aisyah kata, gemuk. Macam itulah. Satu perkataan saja. Memang betul perempuan tu gemuk. Memang betul perempuan tu gemuk. Tapi Rasulullah kata apa? Tak baik. Minta maaf. Walaupun perkara tu betul. Ya? Apabila sesuatu perkara yang kita bercakap tentang seseorang dan perkara itu tidak disukai oleh orang tersebut dan perkara itu betul, itu namanya mengumpat. Bahasa kampung mengumpet. Rabui kutupet tampok-tampok. Mengumpet ni apa? Bondo botol. Benda yang betul, bukan benda yang salah. Tapi kalau orang tu tahu, orang tu tak suka, itu namanya mengumpat. Tetapi kalau kita bercakap sesuatu tentang seseorang dan perkara itu tak betul, dia kena perlahan sikit. Sebab apa? Kalau perlahan ni orang kan dia apa Ustaz cakap? Tak betul. Kan? Tak betul. Jadi apa? Fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lagi teruk daripada membunuh orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, makanya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah telah menyatakan, kan, pada sambungan ayat tadi, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka
memakan daging saudaramu yang telah mati. Dia mayat. Tuan-tuan, bangkai kambing pun kita tak makan. Bangkai ayam pun kita tak makan. Ini bangkai kawan kita makan tak? Allah Rabbi. Perumpamaan yang cukup dahsyat yang Allah nyatakan di sini. Ya, adakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Allah Rabbi. Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya, kan? Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, telah dinyatakan kan dalam sini perkara-perkara. Maka berhati-hatilah dengan ghibah dan juga namimah. Ini bahasa Arab lah, kan, bahasa Arab, ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah menyatakan, apa dia? Berhati-hatilah kamu terhadap ghibah, kerana ghibah itu lebih teruk daripada bunuh orang. Kenapa? Sebabnya, kenapa? Tuan-tuan faham tak? Al-fitnatu asyaddu minal qad. Kenapa fitnah ini lagi teruk daripada bunuh orang? Kita duk kata, bunuh orang lagi teruk. Pasal bunuh orang macam tu lah. Bunuh orang tu dahsyat tu, kita kata. Tetapi Rasulullah SAW mengumpamakan bahawasanya rupanya fitnah ini lagi teruk daripada membunuh orang. Tuan-tuan tahu tak kenapa? Nak tahu tak? Kejap. Makanya, tuan-tuan, dinyatakan jika seseorang itu membunuh orang, lalu dia bertaubat, Allah ampun tak? Allah ampun. Pasal apa? Allah Maha Pengampun. Orang tu berzina dia, Allah ampun tak? Allah ampun. Pasal apa? Allah Maha Pengampun. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, jika orang itu melakukan fitnah, Allah ampun tak? Orang tersebut kena minta ampun dengan orang yang difitnah tersebut. Kalau orang yang difitnah itu, yang diumpat itu tak memaafkan, maka Allah pun takkan maafkan. Allah. Kenapa? Sebab orang tersebut tergantung kepada beliau kemaafan. Pasal apa? Pasal kita umpet dia. Kita telah mengumpat dia. Kita telah mengata kepada dia. Walaupun betul. Kalau fitnah tak betul, lagi teruk. Tuan-tuan. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan, berhati-hati. Kan para ulama mengumpamakan orang yang menyebar ni, suka-suka sangat benda-benda yang tak betul ni. Sekarang ni macam-macam benda tak betul, kan? Macam-macam. Benda-benda yang nampak macam betul, tapi tak betul, kan? Nampak macam masuk akal, tapi tak masuk akal. Terutama yang inilah COVID ni, kan? Kata ni kenapa ni? Vaksin ni, jangan suntik vaksin. La ilaha illallah. Kan keluar macam tu, keluar kenyataan macam ni. Kan jangan belaknya tu, kan melarang orang pergi ambil vaksin. Tuan-tuan dan puan, vaksin benda yang baik, telah dikeluarkan fatwa apa semua seluruh dunia. Kan ulama-ulama telah bersidang mengeluarkan bahawa boleh kena ambil vaksin ini. Kan dia kata tak naklah apalah, astagfirullahalazim. Tuan-tuan, tuan boleh bayang tak? Sesiapa yang menyebarkan fitnah vaksin, kalau vaksin lah, vaksin ni menyebabkan orang tak nak ambil vaksin, apa jadi? Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardi. Tuan-tuan dan puan sekalian, ya, makanya saya bawa tajuk ni malam ni. Saya bawa. Kenapa? Supaya kita ambil iktibar. Kan mulut ni kono jaga. Ya. Para ulama mengumpamakan orang yang suka ni, baik mengumpat, baik fitnah ni, seperti orang tu ada seperti dia memegang lastik. Lastik tahu tak?
Orang Kedah kata tabi. Orang Kedah pula kan. Kan saya nampak orang Kedah pun ada dengar ni. Rupanya orang sembilan dia. Orang Kedah, orang KL pun ada. Dia makasihlah. Mak saudara saya pun ada. kan sepupu sepapak saya pun ada tu. Allah Rabbi. Ni tentang lastik. Lastik ni kita boleh buat macam-macam. Nak lastik sini boleh, nak lastik sana. Segala arah lah. Macam tu juga orang yang nak sebarkan ni. Dia bercakap sana, sini, sini. Tambah kalau sekarang ni. Pakai WhatsApp, Instagram, Facebook. Ni semua ni. Kan? Ni semua ni. Kan guna ni. Tak dapat lah. Kan? Makanya selanjutnya. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan ghibah itu engkau menyebut perkara-perkara yang tidak disukai, baik kekurangan dia, baik dia punya tubuh, baik dia punya perkataan dia apa semua ke, kan, jubah pakaian apalah, pakai jubah yang manjang tak panas ke dia, memang betul. Kan, ni ramai orang Kedah dalam ni, orang Terengganu pun ada, geng saya lah tu. Kan, tuan-tuan dan puan sekalian ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kan, dinyatakan sebegitu, kan. Apa tak panih ke dia? La ilaha illallah. Pokok dia yang ni tutup aurat sudahlah. Ni nak pakai baju apa pun itu tak penting. Yang penting tutup aurat tu. Tapi kita dah bising buat apa? Kan? Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kan, ada satu perkataan, iaitu lepas tu namimah. Iaitu namimah ini Nabi bersabda, kan, adalah seburuk-buruk manusia pada hari kiamat ialah orang yang melakukan namimah, iaitu orang yang bermuka-muka, orang yang mengadu domba. Mengadu domba. Adu domba ni, alah itulah apa nama ni, bodoh yang tak baik itulah. Kan, cakap sana, weh, kau tahu tak, si Mael tu kan ini. Kan? Sini ni kan. Awak tahu tak? Okey kan. Kemudian dicerita buat orang lain pula. Kan bergaduh kawan tu. Kan? Ni dia. Kan? Bermuka-muka kan, dengan orang datang pihak lain dengan satu wajah kepada pihak yang lain dengan satu wajah. Ini Rasulullah bagi tahu dalam hadis. Kan? Mereka ini, kan, barang siapa yang seperti itu, talam dua muka. Apa tepung talam sedap makan. Ya, ini talam dua muka. Talam dua muka. Ni buat Cik Alias kita. Ya. Orang Gandung kita ni baik bah. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni kalau tepung talam sedap. Ini talam dua muka. Nabi kata apa? Barang siapa yang di dunia ini berwajah dua ataupun bermuka-muka, di akhirat nanti dia akan memiliki dua lidah daripada api. Nah kau. Dua lidah dari api duduk alam ni. Biasa lidah bercabang kita kata kan. Lidah bercabang tu ular yo. Ular yo. Lidah bercabang ni. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ard. Tapi ni lidah ni daripada api. Duduk dalam mulut ni. Oh ya Allah. Kan? Makanya Rasulullah SAW telah menyatakan lagi. Kan? Menyatakan apa? Tidak akan masuk syurga orang yang suka melaga-lagakan orang. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dikisahkan, kan, oleh Ibnu Dinar, kan, berkata ada seorang lelaki penduduk Madinah, kan, mempunyai saudara perempuan yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Bukan pinggiran golf. Kan, bukan pinggiran Senawang. Kan, tapi pinggiran kota Madinah, ya. Dinyatakan perempuan saudara dia tu sakit. Jadi bila dia sakit, dia ni pergi melawat. Dah sakit pergi melawat, tapi sekarang jangan. Covid jangan pergi melawat, tuan-tuan. Kan? Pergi melawat. Dia pergi jenguk lah, pergi tengok. Sampai di sana, dia duduk sekejap, mati saudara perempuan dia tu. Mati, meninggal. Jadi boleh meninggal, tuan-tuan dan puan sekalian, dia dah duduk jauh. Nak cari orang nak uruskan susah, dia nguruskan.
Dia nguruskan jenazah, dia mandikan, dia semayang apa semua ini sampai ke kubur. Dia kuburkan, dia kebumikan. Kebumikan apa nama perempuan, saudara perempuan dia ni. Lepas dikebumikan dia balik. Sampai saja di Madinah, dia teringat. Apa dia ingat? Waktu aku kebumikan saudara aku tertinggal barang dalam keranda. Dalam kubur tu lah, senang cerita. Ayo, aku dah lotih ni cakap orang Sembilan macam tu lah. Kan dalam live Facebook ni tak boleh cakap dengan Sembilan mana. Marah ke orang. Pasal apa? Pasal satu Malaysia dong kata. Kan? Satu Malaysia dong. Kan? Jadi dia cakap macam mana ni aku dah letih, takkan aku nak pergi pula, nak gali pula tu. Aduh, ya Allah. Makanya dia WhatsApp macam tu lah, bagi tahu kat geng dia. Bro, boleh tak tolong aku? Kan, aku bawa balik pergi rumah saudara perempuan aku. Mati. Ya, meninggal dia. Dan aku uruskan. Kau tahu tak, aku tertinggal barang. Kat mana kau tinggal? Dalam kubur tu. Kau biar betul. Biar betul. Iya. Makanya dia pergi. Kan, boleh tak kau ambil? Kau kena gali lah kubur tu. Buka balik, dalam tu ada. Kan, makanya ada bungkusan dalam tu. Orang ni kata, yelah. Pergilah. Pergi gali kubur. Gali kubur, buka. Bila dia buka, tuan-tuan dan puan-puan, kan, bila dia buka, kemudian dia nyatakan, tiba-tiba diangkat sebahagian papan yang menutupi liang tersebut, dia mendapati. Apa dia dapati apa? Api menyala-nyala. Menyala-nyala api, tuan-tuan. Terkejut dia. Kalau budak-budak muda kata kan, terkejut baru. Itu dia. Kan, terkejut dia. Ya Allah, apa ni? Bayangkanlah, dalam kubur tu ada api. Kan? Allah Rabbi. Kan dia tutup kembali, balik. Kan, dia balik. Dia balik, dia bagi tahu. Tadi aku dah pergi. Aku dah gali. Tapi kau tahu tak? Ada api dalam kubur. Allah Rabbi. Ada api. Kau ya betul. Betul. Aku buka dia punya papan tu untuk liang itu yang kata barang kau di situ. Tiba-tiba aku disambar api. Api yang menyala. Oh ya Allah. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, kan ditanya, beritahu kepadaku apakah yang saudara perempuan kau ni biasa buat sewaktu dia hidup main. Allah Rabbi. Maka orang tu menjawab, perempuan tu, saudara aku tu, waktu dia hidup main, waktu hidup dulu lah, waktu dia hidup, dia ni ngoma mesyuarat tingkap, ngoma berwhatsapp, WhatsApp ni makna bondo yang tak elok lah. Kan, bukan WhatsApp bondo yang elok. WhatsApp bondo yang elok, on teruskan. Kan, Facebook yang macam ni, on teruskan. Kan, teruskan. Kan, jadi tuan-tuan dan puan, dia pergi. Kan, dulu ia suka mendatangi pintu-pintu rumah jiran. Ni saya baca teks dia. Dan meletakkan telinga pada pintu daun untuk mencuri dengar. Apa? Kan dia merayap dalam taman tu, dia tiba sampai satu rumah jiran dia dengar jiran dia bergaduh. Dia pun duduk situ. Apa bergaduh ni Pak Leman ni dengan Kak Bedah ni. Dia pun bergaduh lah. Dia dengar, dia pergi jaja cerita. Dia pergi sebarkan. Kau tahu tak? Tadi aku berlalu rumah Pak Leman. Kan, bergaduh laki bini. Pak Leman tu memang selalu bergaduh. Pada hari tu dia dengar. Tu je. Selama ni pun dia tak dengar. Pada hari tu. Tapi dia kata apa? Pak Leman tu memang selalu bergaduh. Kan? Yang dengar pula 2 kali 5, 5 kali 2. Pak Leman bergaduh. Pasal apa? Dia cerita lah. Bila cerita tu tuan-tuan, itu yang banyak dia punya haji nama tu. Banyak dia punya rencah. Banyak dia punya tambahan. Penyedap berasa. Kan? Cerita sepatutnya A. Dia jadi B, C, D sampai Z. Kan? Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Makanya dia menyatakan sesungguhnya kini tahulah ia adalah azab kubur. Kan? Maka orang ni berkata, ni bukan hadis tau, ni asar. Cerita. Kan orang menyatakan barang siapa yang ingin selamat
barang siapa yang ingin selamat daripada azab kubur, jagalah lidah, jagalah mulut, jagalah jari jemari. Kena bagi tahu, tuan-tuan, kena jaga jari jemari. Kenapa? Sebab jari jemari sekarang orang gunakan. Orang tak guna mulut dah. Orang guna jari jemari. Allahu Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Abu Al-Lais Al-Bukhari pergi haji, dan dia membawa 2 dirham duit dalam saku dia. Dia bersumpah, Abu Al-Lais ni bersumpah, kalau saya mengumpat seseorang di dalam perjalanan menuju ke Mekah atau sekembalinya saya akan sedekahkan duit ini kepada kerana Allah. Ia pun pergi Mekah, pergi haji, kan? Pergi umrah, pergi haji dan balik. Ya, bila dia pergi haji dan balik, duit 2 dirham tu masih ada dalam poket dia. Lalu ditanya tentang hal tersebut. Dia menjawab. Siapa jawab? Abu Al-Lais Al-Bukhari. Dia menjawab apa? Kan, kenapa duit ni masih stay, masih ada lagi? Kau dah pergi, duit masih ada, balik pun duit masih ada. Kan, dia menjawab, kerana berzina 100 kali lebih saya sukai dari mengumpat sekali. Allah Rabbi. Anda boleh bayang tak, tuan-tuan? Kan maknanya bukan dia nak kata nak suruh berzina. Tak. Dia nak perumpamaan bahawa mengumpat fitnah ini punyalah dahsyat, dia punya akibatnya lebih daripada dosa-dosa yang lain. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra' aku menjumpai beberapa kaum yang mencakar muka. Cakar muka dengan kuku mereka sendiri dan memakan bangkai. Allah Rabbi. Salah. Tuan-tuan, cuba cakar muka. Nak tak? Cuba cakar tengok. Seorang tak nak buat kan? Kenapa? Gila apa? Itulah ayat kan? Gila apa cakar muka kan? Kan? Nabi ni, Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda pada malam Isra', aku berjumpa beberapa kaum yang mencakar wajah dengan kuku mereka sendiri dan memakan bangkai. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa? Siapakah mereka? Maka Jibril menjawab, mereka inilah orang-orang yang memakan daging manusia di dunia. Kan, adakah mereka ni kanibal? Tak. Bukan makan daging maknanya orang tu dipanggang, dirabuhi. Tak, bukan. Tetapi mereka ini orang-orang yang menyebarkan fitnah. Allah Rabbi wa Rabbus samawati wal ardh. Makanya Al-Hasan berkata, demi Allah, ghibah itu lebih cepat merosakkan agama seorang mukmin daripada pemakan daging. Maknanya orang yang menyebarkan ribah, kan, fitnah. Orang yang menyebarkan fitnah. Tengok ni, vaksin sebarkan fitnah. Tak bagus, inilah itulah. Tengok tuan-tuan, berapa ribu yang tak nak pergi vaksin. Kan? Fitnah. Dia kerana menyebarkan fitnah. Sebut jangan vaksin. Kan menyebabkan orang tak nak pergi vaksin. Tuan-tuan tengok apa impak dia. Apa kesannya. Menyebabkan orang tak nak pergi vaksin. Allah Rabbi. Menyebarkan keburukan vaksin. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan, janganlah kita termasuk dalam orang yang sebegitu, tuan-tuan. Sedangkan vaksin ni bagus. Ustaz pun dah dapat satu dah. Minggu depan satu lagi, insyaAllah 10 hari bulan ni. 10 hari bulan ni yang dos yang kedua. Kan doakan yang terbaik untuk Ustaz, ya. InsyaAllah minggu depan 10 hari bulan tak silap Ustaz. Kan dos yang kedua, kan Pfizer, insyaAllah. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, Abu Hurairah berkata, ghaibah, ya, seseorang daripada kalian melihat debu pada orang lain sementara gunung di depan matanya tidak terlihat. Abu Hurairah punya kata-kata. Dia kata apa? Kan tentang ghibah ni. Dia kata, debu kau nampak
Sedangkan gunung depan mata kau tak nampak. Maknanya gunung besar, tuan-tuan. Punyalah besar gunung. Tetapi dia tak nampak. Dia nampak apa? Debu-debu tersebut. Allah Rabbi wa Rabbus sama. Tuan-tuan, diriwayatkan oleh Salman meneruskan perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Salman jadi tukang masak. Salman ni handa, tuan-tuan. Salman ni bukan jalan orang, tuan-tuan. Salman Al-Farisi. Kan? Ya, ada setengah orang kata dia ni anak kacau. Tapi nak cari kebenaran tentang Islam ni, sanggup dia mengembara sehingga ditangkap menjadi seorang hamba. Ya, jadi kan dalam perjalanan dia bersama dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, dia menjadi tukang masak. Kemudian mereka datang ke satu tempat yang tidak tersedia makanan untuk mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi tahu Rasulullah, kan kalau ada sedikit makanan, tetapi tak ada. Ya, tak ada. Dia cari tak ada. Lalu ia kembali kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Namun kedua orang tu pun menyatakan bahawa kalau pun ia pergi ke telaga, saya habislah air. Lantas turunlah ayat tadi itu yang kita baca tu, surah Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Ya, wahai orang yang beriman, jauhilah kamu kesangkaan. Itu dia, tuan-tuan. Ya, makanya tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat dalam cerita yang lain, Jabir bin Abdullah Al-Ansari meriwayatkan bahawa bau ribah ini jelas pada zaman Nabi Muhammad SAW kerana ia masih sedikit. Sedangkan pada masa kini ribah telah banyak dan memenuhi hidung-hidung kita. Dia kerana penuh sehingga kita tak bau lagi. Tuan-tuan, waktu Rasulullah ada juga benda ni tapi sikit. Makanya kita bau kuat. Tapi sekarang dia kerana terlampau banyak masuk sumbek dalam hidung kita ni, menyebabkan kita tak boleh bau dah. Maknanya kita tak tahu yang mana satu fitnah, yang mana satu betul. Dia terlampau banyak. Kadang-kadang yang fitnah tu orang nampak betul, sedangkan tak betul. Makanya tuan-tuan, buat betul biar betul-betul. Jangan buat betul tapi nampak macam betul. Ramai orang sekarang buat benda yang tak betul tapi nampak macam betul, sedangkan tak betul. Yang lagi teruk lagi ialah mereka buat tak betul dan mereka tahu yang mereka buat tu tak betul, tetapi mereka nyatakan betul dan mereka mempertahankan apa yang mereka buat itu kerana mereka menyatakan itu betul, sedangkan mereka sendiri tahu yang perkara itu adalah tak betul. Jadi, tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, buat perkara yang betul-betul. Jangan buat perkara yang tak betul tapi nampak macam betul. Jadi bila kita buat perkara yang tak betul supaya nampak macam betul, maka kita akan manipulitkan fakta, kita manipulasikan segala sumber sehinggalah benda-benda yang kita buat itu yang tak betul tu nampak macam betul. Lepas itu bangor pula, riang pula, seronok pula. Kan? Kata apa? Kata, ini sedangkan dia sendiri pun tahu perkara yang dilakukan itu adalah tidak betul. Ya. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, ya, dinyatakan perumpamaan itu seperti seorang yang masuk kepada seorang rumah tukang samak kulit. Ia tidak dapat tinggal di situ. Pasal apa? Teruk sangat bau. Tuan-tuan, kita ni bukan tukang samak kulit. Kulit kan busuk. Kan? Kulit kan busuk, tuan-tuan. Jadi, bila kita masuk ke rumah tukang samak ni, kita tak boleh masuk. Asal bau busuk. Tapi tukang samak tu sama je. Lek. Pahalnya kau ni macam lain je. Kan? Kombang hidung kita ni, kombang. Kan? Kombang kan? Pasal apa tak tahan bau. Tetapi, orang tu biasa je. Kan? Kenapa? Sebab orang tu dah biasa. Orang tu dah biasa. Apa makna ini? Apa maknanya? Maknanya orang yang biasa kan menyebarkan buat perkara yang fitnah ini, bagi dia biasa. Bagi dia biasa. Kan? Tetapi bagi orang yang tak biasa, ini perkara yang luar biasa. Makanya tuan-tuan, saya risau. Risau apa tuan-tuan? Saya risau orang-orang yang suka menyebarkan fitnah ini, dia jadi seronok. Dia buat perkara tersebut. Perkara yang mana dia tahu perkara itu tak betul, tetapi dia buat juga. Saya takut apa, tuan-tuan? Saya takut
nanti Allah nyatakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun alim. Tuan-tuan tahu tak azab yang paling teruk apa? Kan? Apa dia? Khatam. Khatam tu apa? Khatam Allah. Iaitu Allah tutup. Tutup apa? Qulubihim, hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, mata telinga mereka. Tutup semua. Jadi bila Allah tutup itu semua, menyebabkan dia tak nampak lagi. Perkara yang dia lakukan itu salah, melainkan apa yang dia nampak, perkara yang dia buat itu adalah betul, sedangkan tak betul. Tuan-tuan elakkan, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Makanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, kan, makanya Ka'ab menyatakan terdapat beberapa buah buku Ka'ab ni. Ka'ab baca buku yang lama-lama dulu dia baca, kan. Dia baca, dia nyatakan dalam salah satu buku yang dibaca tu, barang siapa yang mati setelah bertaubat daripada ghibah, ia akan menjadi orang yang terakhir masuk dalam syurga. Tetapi barang siapa yang mati dalam keadaan tetap melakukan ghibah, makna dia lakukan ghibah dan dia tidak bertaubat, maka dia akan menjadi di antara orang yang pertama akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Humazah, apa dia? Wailun likulli humazati lumazah. Celakalah. Orang Islam kata celaka. Celakalah. Sangat besar kecelakaan bagi orang-orang yang pengeji, pencaci. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah cukup dahsyat dosa orang yang suka mengumpat. Cukup banyak, cukup dahsyat dosa orang suka sebarkan fitnah. Makanya berhati-hatilah kamu dengan mulut. Berhati-hati. Mak saudara saya pun ada orang berhati-hati dengan mulut, ya. Kenapa? Sebab kan barang siapa, Rasulullah bersabda, yang mengumpat saudaranya yang muslim pada hari kiamat kelak, Allah akan memindahkan kepalanya pada tubuhnya. Kepala tubuh ni, Allah Rabbi wa Rabbus samawati wa ardh. Makanya tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang begini mengumpat dari mulut ni, kan, menyebabkan dia membiasakan badannya, kemudian menyebabkan dia ini nanti tuan-tuan terjerumus ke lembah kehinaan. Allah Rabbi. Itulah dia sekadar yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah kita tutup sedikit dengan doa. Apa-apa nanti kalau nak bertanya boleh WhatsApp ataupun layari Facebook saya. Facebook baru ada Facebook. Ya Allah ya Tuhanku, dulu tak pernah ada, tuan-tuan. Baru ada Facebook ni. Ya Allah ya Tuhanku. Saya bukan nak sangat ada Facebook, tapi kerana medium ini digunakan untuk menyebarkan agama, maka saya gunakan. Saya buat, saya suruh anak saya buat, semalam dibuat, kan, ini dan alhamdulillah hari inilah hari yang pertama, kan, dalam kehidupan saya gunakan FB. Okeylah tuan-tuan dan puan, semoga memberi manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan, kan, insya-Allah, kan, tuan-tuan boleh berkongsi apa-apa dengan saya, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab saya jawab, kalau saya tak boleh jawab nanti saya tanyalah kawan-kawan saya ni, bukan betul sangat pun, kan. Kalau salah silap saya mohon maaf. Jadi kita doa sikit tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azim sultanik. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Allahumma alaika bis sanadiril jabhati wa taniyah. Allahumma laka bu'uyuniha man la yakhaf warhamna warfil lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya
يا قهار يا جبار يا متكر يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم بارك شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابه اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم معرفتنا وسلم توحيدنا وسلم إسلامنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء وأمواتك على كل شيء قدير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير يا الله يا Rahman ya Rahim pada malam ini kami mengangkat tangan merafak sembah memohon kepadamu ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah ampunilah dosa ibu ayah kami nenek moyang kami pasangan kami anak-anak cucu-cucu kami paduai kami menantu kami mentua kami kawan-kawan kami sahabat kami jiran kami muslimin muslimat mukminin mukminat al ahya Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon ya Allah permudahkanlah urusan kami di dunia maupun di akhirat ya Allah sembuhkanlah sakit-sakit yang ada pada kami ya Allah dan juga pada mereka-mereka yang ada di luar sana ya Allah dengan sembuhnya itu tidak lagi meninggalkan bekas kesan dan juga tompokan ya Allah sembuh sesembuh-sembuhnya ya Allah dan kami mohon ya Allah janganlah engkau jangkiti kami dengan wabak dengan juga penyakit yang lain ya Allah kami mohon ya Allah limpah ruahkan rezeki pada kami halalan thayyiban mubarakah ya Allah dengan rezeki yang halal tersebut dapat kami berkongsi dan membelanjakan ke jalan yang diridai olehmu ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon ya Allah jauhlah kami daripada wabak wal ghala wal wabak ya Allah jauhlah kami daripada fitnah Masih Dajjal jauhlah kami daripada fitnah kubur jauhlah kami daripada fitnah manusia jauhlah kami daripada bakaran api neraka jauhlah kami daripada fitnah syaitan terutama ketika kami menghadapi sakaratul maut kami takut ya Allah dalam keadaan kami tidak berdaya menahan sakitnya sakaratul maut tiba-tiba datang rombongan syaitan untuk menipu dayakan kami maka kami mohon ya Allah hindarilah mereka daripada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon ya Allah engkau permudahkanlah mulut kami lidah kami gigi kami anggota kami untuk mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mendengar utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami man akhiru kalam bila ilaha illallah dakhala al-jannah ya Allah dakhala al-jannah ya Allah dakhala al-jannah ya Allah ya Allah matilah kami dalam husnul khatimah tepat kami bersama dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya Allah mangkilah kami bersama junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kami mengambil buku amalan kami dengan tangan kanan dapat kami minum di telaga Kausar dapat kami syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat kami meniti titian siratal mustaqim sepantas kilat dan suri berjaya dan dihimpunkan bersama dengan 70,000 orang yang kau janjikan di syurga tanpa hisab ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon ya Allah dengankanlah rintihan kami ini ya Allah dengankanlah rayuan kami ini ya Allah hanya saja ya Allah engkaulah sahaja yang boleh kabulkan apa yang kami mohon ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.